Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam tutorial kelima kali ini dalam tutorial Google Classroom. Dalam tutorial kali ini saya akan menerangkan cara-cara bagaimana untuk guru menyemak dan memberi markah kepada kuis yang telah dibina dalam tutorial yang sebelumnya. Okey, baik. Jadi pertama sekali cikgu boleh pergi ke ruangan classwork kelas masing-masing. Saya gunakan contoh kelas sejarah Pak Fokus sebagai contoh. Jadi cikgu boleh pergi ke bahagian classwork. Kemudian cikgu boleh pergi ke bahagian latihan yang ada kuis yang telah dibina. Sebagai contoh ni saya ada bagi kuis berkaitan dengan sejarah. Kalau cikgu perhatikan di sini, di sebelah kanan ini dia ada tulis 21 turn in for assign. Maksud dia 21 orang sudah pun selesai menjawab, manakala 4 orang masih belum menjawab. Okey, baik. Jadi, apa yang cikgu perlu lakukan, cikgu tekan dekat nombor ni, 21 ni. Okey, bila cikgu tekan ke nombor 21 ini, cikgu akan dibawa kepada bahagian student work. Maka di sini kita boleh tengok status setiap murid cikgu. Contoh dia dalam kelas saya ni yang dah hantar, nama-nama murid yang dah hantar. Ya, 21 orang siapa yang dah hantar. Ya, di tepi ni murid boleh tengok. Di sebelah tepi. Okey. Dan kita juga boleh tengok nama murid yang masih belum hantar, 4 orang sebagai contoh. Okey. 4 orang. Contoh, okey, kita dah boleh tengok mereka ni masih lagi belum selesai menjawab. Contoh, okey. Bagi murid yang telah selesai menjawab, cikgu boleh mengambil markah mereka. Macam mana cikgu nak ambil markah mereka? Okey, pergi ke penjuru sebelah kanan. Di sini cikgu akan nampak butang import grades. Button import grades ni cikgu tekan. Okey, dia akan minta pengesahan. Are you sure? Dan kemudian cikgu tekan import. Okey, tunggu di importing. Dia akan proses, dia akan import daripada Google Form itu. Okey, lihat. Sekarang ni semua markah telah diimport. Sebagai contoh, Ainul Madiah 60 markah, Dani Ilham 80, Danish 60, Dia 40. Jadi, semua markah-markah yang telah dijana secara automatik dalam Google Form itu telah pun diimport ke dalam student work ini. Okey, baik. Jadi, apa yang cikgu boleh lakukan di sini, cikgu tekan ditulis turn in, kotak tik, kemudian turn in. Cikgu tekan kotak tik, kalau turn in, maka semua murid yang dah hantar dan ada markah, dia akan di-select secara auto. Kemudian cikgu tekan return. Okey, tekan return sekali lagi, maka semua 21 orang murid telah pun graded. Maksudnya telah pun disemak. Inilah cara-cara untuk menyemak markah murid. Ya, selesai. Sangat mudah untuk guru-guru. Tapi selain tu, kita pun boleh tengok apa masalah 4 orang murid yang tak hantar ni. Kita boleh tengok di sini. Okey, kalau kita perhati di sini, kita sedang import grade. Dan dekat Ilham Wajidi ni ada markah 20, dekat Muhammad Afsar ni ada 60. Ini bermaksud murid ini telah menjawab, tetapi dia tidak tekan butang turn in. Ini masalah dia. Dan kita perlu menjelaskan kepada murid, selepas saja dia selesai menjawab, dia perlu tekan butang turn in. Okey, tak apa. Itu satu hal yang lain. Okey, itu bahagian pertama. Bahagian kedua, cikgu juga sebenarnya, apabila murid telah menjawab soalan kuis yang dibuat ini, guru boleh menilai, melakukan analisis kepada setiap soalan. Ya, di mana soalan yang murid banyak salah, yang mana murid banyak betul, dan bila banyak salah, maksud dia soalan itu memerlukan perhatian oleh cikgu.
Okey, jadi caranya cikgu tekan saja link Google Form ni. Okey, kita akan pergi semula ke Google Form yang kita buat ini. Okey, kemudian kita tengok di penjuru sebelah kanan bawah. Kanan bawah dia ada ikon pensel. Okey, edit ini kita tekan button edit ni, ikon edit ni. Okey, kita akan pergi pada macam ini. Di sini ada dua tab. Pertama tab questions dan kedua tab response. Okey, kita tekan tab response. 25 respon telah dibuat oleh murid. Okey. Di sini kita boleh lihat summary secara ringkasan keseluruhan. Kita juga boleh lihat question. Setiap soalan tu apa jawapan yang dibuat oleh setiap orang murid. Ini kelebihan dia. Dan individual pun setiap orang murid pun kita boleh check, kita boleh trace apa yang dia jawab. Okey. Ni ada email masing-masing. Contohnya kita tengok murid ni soalan 1 betul, 2 salah. Okey, ni susah lah. Saya cadangkan cikgu pergi kat summary. Okey, kita tengok average. Okey, average ni adalah markah lah di sini. Average markah. Okey, 20 markah berapa orang dapat? 40 markah berapa orang dapat? 60 markah 6 orang. 80 markah ada 12 orang. 100 markah ada 3 orang. Jadi kita boleh buat analisis di sini. Okey. Dan kemudian Google Form ni juga akan memaparkan soalan mana yang paling banyak sekali murid salah. Frequently missed question. Okey, jadi soalan yang paling banyak salah adalah soalan berkaitan dengan sejarah merupakan pelajaran tentang peristiwa masa depan. Betul atau salah? Jadi ada hanya 10 orang saja betul, 13 orang jawab salah. Jadi di sini cikgu boleh melakukan perbetulan lah. Cikgu semak balik kenapa murid salah. Mungkin murid tak faham baca soalan betul-betul atau memang murid masih belum menguasai konsep. Jadi di sini cikgu boleh menganalisis. Okey. Kemudian di score ini untuk setiap email kita boleh lihat secara summary. Kemudian kita boleh tengok bagi setiap soalan, contohnya dalam soalan ni saya ada buat 5 soalan dalam kuis ni. Jadi setiap contoh soalan 1. Okey, saya boleh tengok berapa orang jawab betul. Okey, 23 orang jawab betul. Yang salah dia jawab apa? Contoh kata sejarah berasal perkataan sejarah dalam bahasa Arab yang betulnya. Tapi ada yang jawab dalam bahasa Jawa, ada seorang. Jadi ada salah satu. Ada yang salah. Jadi kita setiap soalan tu kita boleh trace. Jadi inilah kelebihan kita menggunakan Google Form di mana cikgu boleh melakukan analisis dan menambah baik segala kekurangan yang berlaku. Okey, saya kira itu sahaja untuk penerangan saya pada tutorial kelima kali ini. Sekian, terima kasih.